wabarakatuh. Salam jawatan bomba dan penyelam Malaysia, Provinsi Tinggi, cepat dan mesra. Nama saya Gigi 1 Hazal bin Haji Kasim. Pada hari ini kita akan berkongsikan satu tajuk, iaitu pengenalan tali, ikatan dan simpulan. Pengenalan tali. Tali merupakan salah satu peralatan penting yang digunakan di dalam jabatan bomba. Ia digunakan sebagai tujuan untuk menyelamat yang melibatkan penyelamatan dari bangunan, tebing, menara, udara dan sebagainya. Objektif untuk pengenalan tali ialah untuk memilih tali sesuai dengan kerja yang akan dilaksanakan. Yang kedua, mengetahui bentuk-bentuk pembinaan dan jenis fiber pada tali. Dan yang ketiga, mengetahui kegunaan, kekuatan, kelemahan had, penggunaan dan penjagaan pada tali. Penggunaan tali pada awalnya dikatakan bermula 5,000 tahun yang lepas oleh seorang Mesir. Pada ketika itu ia dibuat daripada kulit kayu dan juga bulu kambing. Sebelum Perang Dunia Kedua, kebanyakan tali diperbuat daripada fiber seperti Manila hams, kapas, sisal, jute, linen dan sebagainya. Sifat-sifat tali yang diperbuat daripada fiber asli iaitu harganya yang murah, tertakluk kepada kerosakan biological, kehilangan kekuatan apabila dimakan usia, penyerapan tenaga haba yang rendah, ukuran fiber yang pendek yang antara 0.3 hingga 2 meter, akan rosak apabila terkena pada sinaran matahari dan suhu melebihi 140 darjah Celsius. Tali yang dibuat daripada fiber asli ini telah ditamatkan penggunaannya selepas Perang Dunia Kedua, digantikan dengan tali yang diperbuat daripada fiber sintetik. Perawatan mengenai tali yang diperbuat daripada fiber asli di dalam tugas-tugas penyelamat telah dilakukan oleh 3 badan, iaitu IAFF, International Association of Fiber Fighter, IASFI, International Society in Fire Service Instructors, NFPA, National Fire Protection Association. Selepas itu, jenis tali yang dikeluarkan untuk menggantikan fiber asli untuk penyelamatan termasuk wire ropes dan fiber sintetik. Wire rope adalah dari jenis yang diperbuat daripada steel, digunakan untuk kerja keselamatan seperti tangga, winching dan sebagainya. Tali yang diperbuat daripada fiber sintetik seperti nylons, polyolefins, polyester dan kevlar. Sifat-sifat umum fiber sintetik iaitu tidak mudah reput, ukuran fiber yang terus menerus, boleh dan mudah direka bentuk. Fiber sintetik yang setiap satunya mempunyai sifat dan keupayaan yang tersendiri. Yang pertama itu nylon. Daripada fiber sintetik terdapat 2 jenis nylon, iaitu Nippon 7.7 ataupun nylon 6.6 yang diperkenalkan pada tahun 1971. Yang kedua, perlon dari nylon itu 6, tahap mencair lebih rendah dari nylon 6.6. Sifat-sifat nylon. Yang pertama, tahap kekukuhan yang tinggi. Yang kedua, tahap kekukuhan berkurang 10% hingga 5% apabila basah. 10% lebih kukuh dari fiber polyester. Dan keempat, keupayaan menerima kejutan beban yang tinggi. Yang kelima, keanjalan yang sederhana, iaitu 2% dengan keberatan 200 pound. Penyerapan yang sederhana, tahap untuk menerima geseran, tahap mencair iaitu 248 darjah Celsius, dan yang terakhir itu tahap ketahanan asid yang rendah. Yang kedua itu polyolefin. Terdapat 2 jenis, polypropylene dan polystyrene. Sifat-sifat polyolefin ialah ia terapung di atas air. Biasanya tali ini digunakan, tali yang saya tunjukkan ni, tali digunakan untuk penyelamat di air. Kerana bila kita baling kepada mangsa yang lemas, tu tali ini akan terapung. Apabila kita gunakan tali yang biasa, iaitu static mental, apabila dibalingkan ke dalam air, tu dia akan tenggelam. Jadi itu sukar untuk orang yang lemas untuk mencapai tali tersebut. Ketahanan terhadap serangan asid. Kemudian 1% tahap penyerapan di air menyebabkan dia boleh terapung, dan tahap mencair pada suhu 115 darjah Celsius. Penyerapan tenaga yang rendah, mudah rosak pada pancaran matahari, tahap geseran hakisan yang rendah. Yang ketiga itu polyester. Nama lain adalah Dacron atau Terylene. Sifat-sifat polyester, kekukuhan yang tinggi walaupun basah. Sekarang jaranglah kita gunakan sekarang dalam jabatan bomba, yang mana kita banyak menggunakan 100% kita menggunakan nylon untuk kerja-kerja menyelamat. Ketahanan pada tahap asid dan alkali, ketahanan pada harga haba dan sinaran matahari, tahap mencair pada suhu 260 darjah Celsius, tahap pada geseran, tahan pada geseran dan kanjalan yang rendah.
Yang keempat iaitu Kevlar ataupun DuPont Kevlar. Sifat-sifat Kevlar, harganya yang mahal. Okey, untuk mana tuan-tuan, Kevlar ni dalam jabatan umum tidak lagi digunakan sebab dia dengan harganya yang mahal, kemudian dia tidak sesuai lah untuk umat keluarga penyelamat. Biasanya dia tidak boleh, satu lagi tidak sukar untuk kita nak membuatkan sebarang ikatan dan sebulan pada tali Kevlar, kerana dalam dia ada jenis macam dawa yang keras. Apabila kita melakukan bengkokan pada tali Kevlar, berkemungkinan teras dalam dia akan patah ataupun putus. Okay, ketahanan pada haba yang tinggi, kalis peluru, tindakan anjal, penyerapan tenaga yang rendah, rapuh, mudah rosak dengan kesimpulan tahap ketahanan haba yang tinggi. So biasanya Kevlar ni dibuat baju untuk kalis peluru. Okay. Pembinaan tali, seterusnya itu pembinaan tali anyaman, pintal ataupun twisted lead. Okay. Untuk menghasilkan tali pintal, twisted rope, lead rope ataupun wire rope. Yang pertama, pintalan fiber untuk pembentukan benang, iaitu yarn. Pintalan yarn untuk membentuk utas, itu strand. Dan pintalan yang ketiga, strand untuk membentuk tali ataupun rope. Dan akan berpintal apabila digunakan disebabkan oleh pusingan balik pintalan pada tali. Peka pada sebarang geseran dan kerosakan mekanikal, mudah kusut, berbelit dan pembentukan buku simpul. Tahap anjalan yang tinggi, dibuat untuk jenis tali bagi kerja-kerja yang tidak melibatkan nyawa, itu long cost utility. Okay, tali anyaman itu braided. Okay, terdapat dua bentuk anyaman, iaitu anyaman bertindih iaitu braided or braided. Itu anyaman pertama di sebelah dalam dan diselimuti oleh anyaman yang kedua. Anyaman tumpat itu solid braided. Anyaman terus dia antara satu sama lain dan dalam bentuk melilit tanpa rongga dan truss. Okay, tidak mempunyai truss, sensitif pada geseran dan kerosakan mekanikal, digunakan untuk kerja-kerja light duty ataupun utility cord. Okay, tali anyaman yang ketiga itu static kementel. Okay, terdapat dua jenis, iaitu static dan juga dynamic. Okay, so tali yang saya tunjukkan sekarang di depan saya ni adalah tali static kementel. Okay, di mana dia dianyam di atas core, iaitu kern. Mentel bermaksud ada dua maksud itu, iaitu kern bermaksud core, mentel bermaksud jacket ataupun shell. Okay, truss fiber yang selari itu parallel core, bahagian dalam ni itu core dia tidak berpusing, regangan yang rendah, kekuatan yang tinggi, pembuatan jenis tali untuk kerja-kerja menyelamat. Okay. Untuk tali jenis static kementel tidak sesuai untuk kita gunakan untuk kerja-kerja seperti untuk tujuan rope climbing, wall climbing dan sebagainya, kerana tali statik ini dia tidak mempunyai kejalan yang tinggi. So bila terjatuh dia akan mengakibatkan kecederaan kepada orang yang memanjat. Okay, itu yang selain itu ialah dynamic kementel. Okay, bahagian truss setiap satu dianyam secara berpintal, twisted. Okay, berpintal sebagai penyerap kejutan observer yang baik. Regangan stres yang tinggi di antara 6.6% hingga 10% daripada panjang tali. So tali ini sesuai untuk kerja-kerja ataupun aktiviti untuk wall climbing dan juga rock climbing, dan tidak sesuai untuk kerja-kerja menyelamat, kerana keanjalan yang banyak memang tak sesuai lah. Terutamanya contoh kita nak membuat rappelling menggunakan tali dynamic kementel. So apabila kita melakukan lonjakan, so kita akan lari daripada tempat asal yang kita nak berpijak, kerana tali ini mempunyai kelutan yang banyak berbanding static kementel. R&R itu Rugged Rescue Rope Specifications, itu pembinaan static kementel. Okay, sarung itu pun bahagian luar ataupun jaket 16 karat braided nylon dengan helai SSX. Okay, menghasilkan tali tops yang bebas seimbang 100% nylon. Okay, jika dalam basah mungkin kehilangan 50% daripada kekuatannya. Truss itu bahagian dalam yang bermaksud semua truss bahagian dalam ini berterusan dari hujung ke hujung. Okay, tiada truss untuk kekuatan dan keboleh pencahayaan yang tinggi.
Okay, nylon 100% dan teras ini menyokong 70% daripada kekuatan tali ya. Okay, teras bahagian dalam tali kementel dibina berterusan, tidak bersambung seperti tali fiber asli ya. Sebab itu dia punya kekuatan lebih tinggi ya. Itu elevation kurang daripada 2% tegangan pada 200 pound. Okey. Beban kerja yang kurang daripada 20% pada kegagalan diuji dan diklasifikasikan mengikut piawaian Institut Kabel untuk keselamatan tali nyawa yang selamat. Kekuatan tali penyelamatan yang lasak. Kekuatan pemecahan minimum dikira menggunakan formula 3 sigma seperti yang dikehendaki oleh piawaian NFPA 1983. Okey. Tahap cair iaitu pada tahap 480 darjah Celsius. Okey. Persediaan semua tali penyelamatan diuji dan diperakui oleh UL untuk piawaian NFPA 1983 semasa. Okey, sekarang kita masuk dia punya spesifikasi statik kementerian rope iaitu mengikut saiz. Contohnya saiz 7mm. Okey, 7mm itu dia letak label sebagai personal escape. Okey, minimum breaking strength dia adalah sehingga 3287 pound ataupun 15.57 kilo Newton ya. Maksimum mungkin load dia adalah 300 pound. So di sini ada perbezaan di antara minimum breaking strength dengan maximum working load, di mana daripada maximum breaking strength ini telah dibagi kepada safety factor itu 15/1. So akan dapat 300 pound. Untuk 8mm itu 4.1 pound start satu kaki, iaitu dipanggil juga personal escape. Itu dia punya maximum breaking strength dia adalah 4,350 pound. Okey. 9mm personal escape, MBS dia adalah 4,750 pound. 10mm one person load 5,200 pound. 11mm one person load 6,050 pound. 12.5mm okey, 9,100 pound dia punya maximum breaking strength dia. So setelah ditolak safety factor 15/1, maximum working load untuk tali 12.5mm hanya 600 pound sahaja yang dia boleh ditanggung beban pada tali tersebut. Okay, tali menyelamat air PMI iaitu pembinaan kementel. Bahan luar itu nylon, polipropilena, truss. Dia punya truss itu multi filament. Okey, pemeliharaan tegangan lebih besar daripada 50% pada kegagalan. Okey, tahap lebur iaitu 205 darjah Celsius Fahrenheit, dan tahap lebur kulit luar sehingga 480 darjah Fahrenheit. Braid satu lebih dari satu bawah untuk ketahanan geseran yang tinggi. Okay, Wismet jalur cahaya reflektif retro untuk penglihatan pada waktu malam. Okay, truss berkas gentian selari yang berterusan dan tidak bersambung. Tali accessories ataupun tali prusik. Tali prusik mestilah kira-kira 60 hingga 80% daripada tali utama. So sekiranya terlalu kecil, jerutan akan menjadi ketat, menjadikannya sukar untuk dilonggarkan dan digerakkan. Jika diameternya terlalu besar, jerutan tidak akan cukup ketat untuk mencengkam dan akan tergelincir. Kelenturan adalah penting. Tali yang terlalu keras tidak akan dapat menjerut cukup keras untuk mencengkam tali utama. Kalau tali pusik yang 7mm ya, 7mm pusik, tali utama untuk kita pasangkan tali pusik ialah 10mm. Manakala 8mm pusik 11mm dan 9mm pusik 12mm dan ke atas. Okey, flat webbing terbagi kepada dua, iaitu tubular dan juga flat. Okey, jaringan rata digunakan untuk pelbagai tujuan dan kegunaan, daripada tugas berat seperti tali pinggang, tali jangka, hingga tugas yang sangat ringan seperti tali beg dan
sebagainya. Okey. Okey, seterusnya penjagaan dan penyelenggaraan tali. Okey, itu yang pertama tu safety factor, itu faktor-faktor keselamatan penggunaan tali. Okey, yang pertama untuk aktiviti menyelamat. Faktor safety factor dia adalah 15/1. Yang kedua, aktiviti rekreasi 10/1 dan untuk industri itu 5/1. Okay, kesan bengkokan pada tali. Tali akan kehilangan keupayaan dan kekuatan pada sudut bengkokan yang kurang dari 4 kali ukur lilit tali tersebut. Contohnya, daripada tali 12 mm, bengkokan tidak kurang dari 8 mm. Bahagian luar atas akan menerima beban yang lebih, ya, sekiranya bengkokan tali itu terlalu kecil. Keadaan ini dapat dikurangkan dengan kaedah 4/1 dan penggunaan mechanical device seperti puli, edge roller, roof roller, cutter roller dan roll module. Seterusnya faktor kejatuhan. Okay, pergerakan yang digunakan untuk menganggarkan daya hentakan, iaitu beban kejutan pada tali ketika digunakan untuk menghentikan orang yang jatuh, untuk menentukan faktor jatuh bahagi jumlah panjang potensi jatuh dengan panjang tali yang digunakan. Okay, penjagaan dan penggunaan pada tali bertujuan untuk memastikan agar tali sentiasa berada dalam keadaan baik dan selamat digunakan. Okay, dalam melaksanakan kerja-kerja menyelamat. Okay, ujian dan pemeriksaan tali perlu diadakan semasa baru diterima dari pembekal, sebelum dan selepas digunakan, ujian bulanan dan selepas tali diperbaiki. Seterusnya, jenis ujian tali. Ujian yang pertama, ujian praktikal. Ikatkan tali pada spon atau sebatang tiang yang kuat. Buat ikatan di satu bahagian hujung tali dengan ikatan round turn and to half hitch. Kemudian ditarik oleh 6 orang dengan kedudukan berselang-seli selama 20 minit dan dilepaskan dengan kekuatan yang sederhana. Kemudian tukar kedudukan hujung tali untuk ujian yang sama. Okey. Ujian yang kedua, ujian hidrolik, itu kurang dilaksanakan. Yang pertama, ujian pemecahan. Yang kedua, ujian sahaja. Dan yang ketiga, ujian penyelamat. Okey, pemeriksaan per tali dilakukan pada sebelum, semasa dan selepas digunakan. Okey, terdapat 2 cara pemeriksaan, iaitu visual looking dan tactical, iaitu feeling. Pemeriksaan visual dan tactical itu looking and feeling, iaitu perubahan warna asal. Kita melihat pada warna tali, sama ada tali ini warna dia luntur ataupun tidak, itu disebabkan oleh chemical damage. Okey, tali kelihatan licin dan berkilat, heat fusion damage, itu biasanya tali ini akan berlaku sedemikian apabila kita melakukan aktiviti rappelling dengan keadaan yang laju ataupun tali bergesil pada tebing tanpa ada alas, ya. Dan gembungan itu proof pada fiber core dan perubahan saiz dan diameter. Okey, so tali ni kita boleh lihat melalui sentuhan, kita punya feel pada tali ni sama ada dia punya diameter ini sama ataupun tidak. Jika ada diameter tali ni yang kecil besar bermakna terdapat kerosakan pada bahagian core tali tersebut. Okey, bahagian set dan bundle lusuh dan berjerubai. Okey, bahagian luar, dan soft spot yang last sekali itu ruangan kosong pada shed di hujung tali. Biasanya tali di bahagian hujung ni akan berlaku ruang kosong disebabkan oleh bahagian luar, itu jaket dia telah pun terkeluar daripada bahagian truss, ya. Seterusnya, merekodkan maklumat tali, itu rope history card. Okey, yang pertama dalam kad tersebut tuan boleh tengok, dia ada saiz tali, berapa saiz tali yang ada tercatatkan pada history card. Yang kedua, kekuatan tali, berapa dia punya kekuatan dia, itu maximum breaking strength dia. And then tarikh dan pembelian tali tersebut, dan kegunaan dan lain. Okey, dari segi kegunaan, tuan-tuan kena catat apakah tujuan tali digunakan.
Okey, sama ada digunakan untuk tujuan penyelamat dan sebagainya, dan suasana digunakan sama ada dalam bentuk cuaca, hujan, panas dan sebagainya, semua kena catat. Ya, setiap penggunaan semua kena catat. Ini untuk memudahkan, ya, untuk memudahkan kita untuk retirekan tali tersebut jika sudah sampai masa penggunaannya, ya. Merekodkan maklumat penggunaan. Okey, dalam register log itu tersebut dia ada tarikh penggunaan, jenis penggunaan, jaga masa penggunaan, pendedahan pertali dan lain-lain. Kemudian tanda runtun tali itu tagging, nama pasukan, saiz, panjang tali, tahun dikeluarkan dan sebagainya. Okey, pemotongan tali tidak teknik mengemaskan penghujung tali yang telah dipotong. Okey, menggunakan hot cutter ataupun menggunakan pisau biasa. Tetapi untuk menggunakan pisau biasa, tali yang nak dipotong mestilah dibalut dahulu sebelum dipotong untuk mengelakkan tali menjadi pecah di bahagian yang dipotong. Cuci tali, iaitu cucian menggunakan air atau bahan cucian yang sesuai, ya kan? Tidak menggunakan sabun-sabun yang ada di rumah kita, ya. Tidak menggunakan seperti sabun beris, fat dan sebagainya, kerana deterjen ini terlalu kuat dan boleh merosakkan dia punya shape dan juga core tali, ya. Okay, cara cucian tangan, iaitu memerus secara lembut ataupun cucian mesin menggunakan washer, mesin basuh muatan hadapan. Itu teknik coils untuk mengelakkan tali supaya jangan kusut, ya. Okay, pengemasan tali, itu tujuannya untuk mudah dibawa, tidak berjuntai dan mudah dikendalikan. Okey. Satu lagi, senang untuk kita simpan, Paling elok tali ini disimpan dah di dalam beg, Okey, cara pengemasan tali iaitu yang pertama canvas coil, yang kedua mountainer coil, yang ketiga backpacker coils, and then keempat figure of 8 coils, yang kelima chain coils, yang keenam skin coil, dan last sekali flaking in carrier bags, ya. Sebanding tali masuk dalam beg terus disimpan di tempat yang selamat lah, ya. Itu mana tempat yang ada pengudaraan. Okey, pengendalian tali. Okey, peringatan, jika kerosakan dikesan, potong bahagian yang mengalami kerosakan atau lupuskan dan tamatkan penggunaannya sekiranya terdapat kerosakan sepanjang tali tersebut. Tetapi jika kerosakan sebahagian saja, just potong saja bahagian yang rosak, yang sebenarnya masih boleh digunakan. Okay. Faktor yang melemahkan kegunaan tali itu kurang pengetahuan tentang teknik dan kemahiran dan ikatan dan simpulan. Okay, seterusnya menambahkan jangka hayat tali mengikut keperluan yang dikeluarkan oleh Pembuat Tali dan Piawaian NFPA 1983. Okay, yang pertama, mengalami 5 kali faktor kejatuhan. Okey, iaitu yang kedua 200 jam penggunaan secara berterusan, yang ketiga 2 tahun penggunaan, yang kelima 5 tahun penyimpanan. Okey, mengikut tahap kerosakan bertali, itu lebih dari separuh kerosakan di bahagian luar tali. Okey, salah penggunaan, kerosakan kimia, kekurangan sifat asal pertali dan hilang keyakinan. Okey tuan-tuan, sekiranya tuan-tuan ada tali yang lebih daripada 5 tahun dan masih lagi dalam penyimpanan tidak digunakan, tali tersebut boleh digunakan, tetapi setelah dibuat ujian seperti yang lepas-lepas yang saya tadi. Ujian tali macam mana ikatkan tali pada sepotong tiang dan kita akan tarik dalam 6 ataupun 5 orang dalam masa 20 second. Okey, so kita kena yakin pada tali tersebut sebelum kita gunakan sebagai tali penyelamat. Okey. Kemudian salah penggunaan pada tali banyak berlaku, tuan-tuan. Kita menggunakan tali penyelamat yang ada di balai-balai di tempat-tempat kita digunakan untuk menarik kenderaan dan sebagainya. Okey, tali-tali yang telah digunakan untuk menarik kenderaan tidak boleh lagi digunakan untuk membuat kerja-kerja melamat, untuk menaik atau menyelamatkan manusia, kerana berkemungkinan bahagian dalam dia akan putus apabila kita naik berbanan yang berlebihan. Okey,
Kerosakan kimia ni biasanya kita letakkan tali pada lantai dan sebagainya. Okey. Kekurangan sifat asal bertali dah hilang keyakinan. Bermakna kita dah yakin, tak yakin lagi untuk menggunakan tersebut, dah kita boleh retirekan tali tersebut. Seterusnya, ikatan dan simpulan. Tali dan simpulan adalah dua perkataan yang beriring, kerana lebih banyak yang tidak berguna tanpa yang lain. Apa gunanya panjang tali tanpa sekurang-kurangnya satu simpulan ada di dalamnya. Kerana penggunaan tali memerlukan kemahiran dan skill individu dalam melakukan keikatan simpulan dan simpulan yang berkaitan. Terminologi ataupun istilah pada tali. Ikatan dan simpulan terbagi kepada beberapa istilah seperti band, hitch, bight, dressings, loop, round turn, running end, standing part dan juga turn. Band itu bermaksud menyambung hujung tali yang sama, menyambung hujung tali yang sama ataupun hujung tali yang berlainan. Hitch itu ikatan pada sesuatu objek. Yang ketiga itu bight, lengkungkan tali yang tidak bertindih. Dressing, kekemasan dan pembuatan ikatan tali. Setelah kita membuat ikatan tali, contohnya seperti kita buat ball line, so kita kena kemaskan tali tersebut supaya dia tidak mengurangkan banyak mengurangkan kekuatan tali. Loop, satu pusingan tali yang bertindih sama satu sama lain, iaitu round turn, pusingan lengkap pada objek ataupun tali lain. Dan running end, hujung tali yang bebas. Seterusnya, standing part, bahagian tali yang sedia untuk digunakan, dan turn, sebahagian pusingan tali pada objek ataupun lilitan. Kualiti ikatan yang baik. Setiap ikatan atau simpulan adalah dibuat untuk penggunaan khusus ataupun umum. Di antara ciri-ciri ikatan atau simpulan yang baik iaitu mudah dibuat ikatan, mudah dikenal pasti sama ada ianya dibuat dengan betul atau sebaliknya, tidak mudah terurai atau terbuka setelah dibuat ikatan atau simpulan, kesan yang sedikit ke atas kehilangan kekuatan pertali setelah dibuat ikatan atau simpulan, dan mudah dibuka atau diurai setelah selesai penggunaannya. Seterusnya, kesan ikatan pada tali. Mempengaruhi kekuatan tali. Ikatan dan simpulan yang salah dan tidak kemas boleh melemahkan kekuatan tali dan mendatangkan bahaya semasa penggunaannya. Tali tanpa ikatan ataupun simpulan adalah 100% kekuatannya. Apabila dibuat ikatan, contoh ikatan figure 8 on bight, tali akan kehilangan 20%. Figure 8 follow through akan kehilangan sebanyak 19%. Figure 8 band 19%. Figure 8 double loop akan hilang 18%. Double pressure knot akan hilang kekuatan dia sebanyak 21%. Ball line 33%, water knot ataupun tape knot 36%, dan butterfly 25%. Kita ada cara, tuan-tuan, ada cara untuk mengurang atau menghindarkan kekurangan kekuatan bertali ini. Contohnya apabila kita buat rappelling, contohnya kita buat rappelling, kita buat loop, buat loop pada anchor. So tali ni di sini adalah ikatan yang tuan-tuan buat pada anchor. Tuan-tuan pada anchor, tapi bila tuan bergayut pada tali ini bukan lagi 100%. Jadi untuk menghindarkan kehilangan tali ini, so kita akan memasang pusik bypass. Kita akan pusik di sini, pateskan pada anchor. So tali bebanan akan bergantung pada pusik. So tali ini masih lagi 100%, tidak termasuk bahagian yang tuan buat knot atau sembilan pada objek. Seterusnya, ikatan terbagi kepada beberapa kumpulan, antaranya A, dari kumpulan ball line, itu ball line family. B, dari kumpulan figure of 8 family. Dan lain-lain kumpulan ikatan dan simpulan yang berkaitan. Ikatan dan simpulan dikelaskan kepada 3 kategori, iaitu end line knots, iaitu mid line knots, dan end to end knots. Di bawah kategori end line knots, kita memulakan ikatan atau simpulan
dari hujung tali, ataupun kita panggil running end. Antara ikatan yang dibuat di bawah kategori ini adalah seperti ball line, running ball line, Yosmac ball line, mountaineering ball line, French ball line, dan Spanish ball line, dan lain-lain. Ada kategori midline knots, iaitu ikatan atau simpulan yang kita mulakan dari tengah-tengah tali seperti butterfly knot, inline figure of 8, figure of 8 loops, figure of 8 double loop, ball line at the bight, triple ball line, dan lain-lain. Okay, kategori end to ends, ini kita akan membuat penyambungan tali atau webbing, sama ada untuk membuat loop pada tali yang sama atau tali yang berlainan. Ada yang sama saiz dan yang berlainan saiz. Okay, seperti fisherman knot, double fisherman knot ataupun grapevine, triple fisherman knot, barrel knot, single sheet band, double sheet band, tak single sheet band, reef knot ataupun square knot, carrick band, water knot, figure of 8 band, dan lain-lain. Seperti yang saya maklumkan sebelum ini, ikatan dan simpulan terbahagi kepada beberapa kumpulan, antaranya dari kumpulan ball lines, iaitu ball line family, dari kumpulan figure of 8, figure family, dan lain-lain kumpulan yang berkaitan. Ikatan dan simpulan menyelamat dalam kategori menyelamat mangsa sama ada di darat ataupun di air. Cara di antaranya, kita mulakan dari hujung tali, iaitu inline knot, dari tengah tali midline knot, dan dari hujung ke hujung itu end to end. Kita mulakan dari kumpulan-kumpulan seperti ikatan dalam kumpulan ball line family, terdiri daripada yang pertama ball line, iaitu membuat tanjul. Simpulan tidak mencerut, simpulan asas kepada ikatan menyelamat. So saya tunjukkan bagaimanakah kita untuk membuat ikatan ball line. Okey, mula-mula kita akan membuat nombor 6 di atas tapak tangan. Okay, nombor 6 di atas tapak tangan. Kemudian kita pegang running end dan kita masukkan ikut bawah daripada lubang dan terus pergi kepada standing part, kemudian masuk balik ke dalam lubang nombor 6 yang kita buat. Kemudian selepas ikatan siap, kita pastikan bahawa kita akan membuat dia stopper pada ikatan tersebut untuk menghindarkan daripada ikatan yang terbuka apabila dikenakan bebanan. Ya, kita panggil dia stopper. Okay, yang ketiga iaitu ball line on the bight. Ikatan menyelamat untuk membawa mangsa dari lubang seperti perigi atau manhole dalam keadaan berdiri. Ya. So yang pertama, kita akan membuat loop untuk kita pasangkan pada paha, kedua belah paha mangsa. Ya. Okay, so yang pertama kita akan buat loop. Dan sebelum itu tali perlu kita sukat. Tali lebihan yang bahagian bawah perlu kita sukat daripada pusat hingga ke lantai. Ya. Ini yang pertama. Okay. Kemudian daripada pusat kita akan pegang tali ni yang di bahagian standing part. So kita akan pegang, cantumkan di bahagian yang tanda di bahagian pusat, buat loop, dan kita akan sukat di bahagian paha kita. Ya, paha kita. Okay. Inilah sukatan yang saya buat. Kemudian di bahagian yang saya pegang di sebelah kanan, kita akan membuat nombor 6. Kita akan buat nombor 6. Kemudian ambil loop, masukkan di dalam lubang. Ya, nombor 6 tadi. Dan kita pegang. Daripada sini, kita perlu mengambil kedua-dua bahagian loop ini untuk dikeluarkan. Ya. Okay, bawa tali ni ke belakang dan tarik tali ni ke bawah. Dan ini adalah sukatan untuk dimasukkan ke dalam kedua-dua paha. Ya. Okay, loop yang kita buat tadi, kita akan masukkan di kedua-dua paha. Ya. Okay, ini di sebelah kiri dan yang ini di sebelah kanan. Ya. Dan tarik sampai ke pangkal paha. Okey. Biarkan yang pendek ini berjuntai dan ambil yang panjang ini untuk kita masukkan di bawah kita punya ketiak. Ya. So macam mana caranya? Kita membuat half hitch. Ya.
Sebab tali ni untuk tujuan menyelamat menggunakan boleh bike, tali, hudung tali ini adalah berada di anchor di sebelah atas. So kita nak masukkan di bawah ketiak, kita kena membuat half hitch dengan cara membuat tali ke dalam dan kita masukkan di bawah kedua-dua ketiak kita. So tarik tali ni ke atas. Dikeluar pada bawah. Tali yang ini seterusnya masukkan daripada atas So dia ada loop, dan pegang lagi yang bahagian atas, masuk lagi dalam loop yang kita buat tadi. Kemudian ambil tali yang di bawah ini, masukkan dalam loop yang kedua. Kemudian barulah kita tarik tali ini ke atas. Tuan-tuan, jika tali ini panjang kita boleh matikan di bahagian sini dengan membuat stopper ataupun untuk memerlukan, sekiranya untuk memerlukan bahagian bawah tali untuk dijadikan guide. So tali yang ini mestilah cukup panjang untuk membawa mangsa naik ke atas. Seterusnya ikatan dalam kumpulan figure of eight family. Antaranya itu figure of eight loop. Kita buat tajul loop di tengah-tengah tali itu untuk mengikat pada objek ataupun pada anchor dan sebagainya. Kita pegang tali begini. So pegang di bahagian ujung. So kita akan buat mulakan ikatan. Letak di atas, pusing di bahagian bawah, masukkan dari atas. Seterusnya yang ketiga itu cloth hitch, ikatan mencerut. Membuat ikatan pada objek, iaitu permulaan ikatan pada setiap usungan dan juga ikatan pada basket strainer. Letakkan tali di bahagian atas. So di bahagian sini kita pusingkan sekali lagi, letakkan di bahagian atas yang pertama. Kemudian kita pusing pada objek dan kita keluarkan di antara kedua-dua bahagian tali yang pertama dan yang kedua tadi. Jadi untuk mengukuhkannya kita kena buat dia punya stopper. Round turn and to half hitch, ikatan mencerut, ikatan pada objek. Kita buat lilitan yang pertama. And then lilitan yang kedua, half, di bawah tu half hitch. Dua lilitan dan tu half hitch. Half hitch yang pertama letakkan di atas standing part. Masuk, keluarkan daripada dalam. So yang kedua pun sama. Daripada atas ke bawah, lilit pada standing part dan keluarkan daripada lubang. Seterusnya double fisherman knot atau kita panggil dia grapevine. Itu menyambung tali yang sama saiz dan licin. Pegang kedua bahagian tali. Begini. Kemudian saya akan mulakan di sebelah kiri. Jari digunakan sebagai guide. Ambil tali kuning, tali orange, balut jari. Yang pertama, kemudian letak di belakang, bukan di depan, letak di belakang. Yang kedua, kemudian ambil tali ini, keluarkan jari, gantikan dengan hujung tali. Untuk membuat di sebelah kanan, kita boleh buat dalam arah yang sama juga tadi macam saya buat yang bermula. Letakkan jari,
pusingkan dengan tali warna kuning. Yang pertama, yang kedua letak di belakang dia. Kemudian keluarkan jari, masukkan tali kuning ke dalam tempat jari tersebut yang kita keluarkan. So kita tarik kedua-dua bahagian. Ya, kau tengok di sini dia mesti selari. Kalau dia tak selari, bermakna tali yang kita buat itu adalah, ikatan yang kita buat itu adalah salah. Okay, ikatan yang terakhir yang saya tunjukkan pada hari ini iaitu tape knot, atau kita panggil dia water knot, ya, iaitu ikatan untuk menyambung tali pita, itu webbing. Okey, yang pertama di bahagian sebelah kanan saya akan buatkan overhand knot, Okay, tuan-tuan, this overhand knot. Dan di sebelah kiri kita akan mulakan daripada ujung tali pita dan ikut hujung tali pita yang kita buat tadi melalui di bahagian atas, bahagian atas tali pita yang tadi kita masukkan dalam lubang ni dan kita akan keluarkan. Okey, ikut ke mana arah tali pita yang tadi, ikut sampai habis. Okey, di sini ikut di atas dia dan seterusnya masuk di dalam lubang dan dia akan berada bersama-sama dengan stemming part tali pita yang mula-mula tadi. Setiap ikatan dan simpulan yang tuan-tuan lakukan hendaklah diakhiri dengan stopper untuk mengelakkan dari ianya terbuka sewaktu dikenakan beban ke atasnya. Setiap ikatan dilakukan, pastikan ianya kemas. Selain elok dipandang, ia juga dapat mengelakkan dari tali yang kita gunakan kehilangan kekuatan yang banyak. Ini maksimum breaking strength di tahap minimum. Okey, itu sahaja daripada saya tuan-tuan pada hari ini. So diharapkan apa yang saya sampaikan pada hari ini tuan-tuan dapat mempelajari serba sedikit. Okey, so dapat memahami, memahami keperluan ikatan dan simpulan dalam kerja-kerja menyelamat di samping membuat ikatan yang betul di dalam setiap ikatan dan simpulan, dan setiap penggunaan, dan memahami apakah kegunaan simpulan tersebut pada kerja-kerja yang tuan-tuan nak lakukan. Okey, sekian sahaja dari saya pada kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan ini dapat memberi manfaat kepada tuan-tuan berkenaan pengenalan tali simpulan ikatan. Diharapkan semoga tuan-tuan dapat menjawab soalan yang disediakan oleh bahagian latihan tim pejabat dengan jayanya. Semoga kita bertemu lagi di dalam program pemantapan seterusnya. Assalamualaikum. Sekian, terima kasih.